Assalamualaikum, nama aku Shadows and welcome back to my channel. Okay, so macam korang semua tahu, channel aku banyak merangkumi kisah-kisah paranormal, jenayah dan juga misteri yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so benda pertama sekali yang aku nak cakap is that aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua muslimin dan muslimat yang di luar sana. Okay, tahun ni boleh dikatakan raya agak mengejutkan. Alright, so ramai yang dah plan untuk beraya pada 3 hari bulan 5, tapi tiba-tiba raya tahun ni jatuh pada 2 hari bulan 5. So huru-hara lah semua kalang kabut. Yang patutnya asalnya aku ada satu video aku nak upkan pada malam raya, tapi disebabkan kabut ni pasal, nak kena beli barang semua, nak kena siap-siap untuk hari keesokannya pada 2 Mei tu, yang raya tu. So banyak benda lah terlepas, banyak benda yang nak kena buat. Alright, and aku also berharap yang raya korang semua semua enjoy dengan family members yang dekat kampung, sebab tahun ni kita dapat beraya dekat kampung kan, dah dapat mentas desa semua bagai mentas desa, salah, mentas negeri, bukan mentas desa, tu lain. Alright, and also tanpa kita sedar dah nak seminggu lah kita beraya kan. Cepat gila masa berlalu. Okay, so pada hari ni topik yang aku nak kongsi dengan korang mungkin agak lari sikit, tapi tak adalah jauh mana. Topik yang aku bakal kongsikan dengan korang hari ni, dia merangkumi jenayah, dia merangkumi misteri, dan ada jugalah sikit-sikit paranormal, tapi tak banyak. Okay, so kisah apa yang aku akan bawakan pada hari ni adalah berkenaan dengan dark web. Laman sesawang gelap. Amboi, lain macam. So mungkin antara korang mungkin ada yang dah tahu apa benda dark web ni, and ada mungkin antara korang yang mungkin belum tahu lagi apa benda dark web ni. So aku akan berkongsi dengan korang kisah pasal dark web. So let's jump. Alright guys, so macam biasa, internet merupakan sesuatu ataupun merupakan kegunaan harian semua manusia yang ada di dunia ni sekarang lah. Tanpa internet, kebanyakan kerja-kerja kita semua macam tersangkut lah, dengan kegunaan Google lah, ataupun Yahoo, Bing ke apa benda semua tu, di mana kita banyak menggunakan untuk mencari maklumat, menggunakan untuk mencari tempat, kawasan, location, semua benda, macam-macam benda kita gunakan. Tapi untuk episod kali ni aku nak bawakan, bukan aku nak ceritakan pasal internet yang kita biasa guna. Aku nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan internet yang kita tak guna, tak boleh guna pun kalau ikutkan, tak boleh guna pun, which is known as the dark web. So dark web ni, apa benda dark web ni? So dia ada level-level ataupun kategori dia lah. Macam kita semua yang korang semua tengah gunakan, it's known as surface web. So surface web ni macam korang boleh tengok dalam gambar ni, adalah tempat yang paling atas sekali. So benda ni paling basic lah, mana information semua yang korang boleh dapat secara terbuka. And then dia ada second level which is known as the deep web. So deep web ni ibarat macam, senang cerita, benda ni korang ada guna jugalah sebenarnya dalam kerja-kerja harian, terutamanya seperti email korang, seperti bank statement, bank account, yang mana terdapat information yang classified ataupun orang tak boleh tahu, hanya korang ataupun sesetengah pihak sahaja yang tahu. So ini adalah bahagian deep web. Tapi sebesar mana deep web ni kita tak tahu. Ramai yang tak tahu berapa besar, tapi memang boleh dikatakan agak besar lah. So dari deep web ni, lepas tu adalah dia punya next category which is known as the dark web. So dark web ni dia lain sikit tau. Korang tak boleh nak access dark web ni sesuka hati. Dan kalau diikutkan, ia juga merupakan satu jenayah untuk masuk ke laman web ni. So dark web ni selalunya dikait rapatkan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan jenayah, ataupun ada juga yang berkaitan dengan benda-benda yang misteri. Kenapa aku cakap benda-benda misteri? Sebab ada beberapa video yang ada dalam dark web ni, di mana adalah beberapa pihak, even YouTubers juga, yang beranikan diri untuk masuk laman web, dark web ni, whereby diorang terjumpa dengan video-video yang tak masuk akal.
tak masuk akal, and then tak boleh faham apa benda konten ni, which membuatkan video tersebut menjadi sesuatu yang agak misteri. And also dark web ni merupakan satu kawasan yang penuh dengan aktiviti-aktiviti jenayah. Antaranya adalah seperti pornografi, and then penjualan penjualan pistol, senapang, apa benda semua, weapons, and then juga benda-benda seperti hackers. Okay, kau boleh hire hackers untuk hack internet orang, and then ia juga tempat di mana kau boleh cari orang untuk membunuh. So bahayanya dark web ni. So macam-macam dia, macam ada satu kawasan dekat dark web ni di mana dia macam tempat shopping tau. Tapi dia bukan shopping biasa-biasa macam mana kita shopping dekat Shopee ke ataupun dekat Lazada ke, tak. Dia macam lebih kepada perkara-perkara jenayah yang tak masuk akal. So bagi aku, nasihat aku, tak payahlah korang nak try explore dark web ni. Sebab apa? Dark web ni juga, kalau sesiapa yang masuk, kau tak jaga-jaga, virus akan masuk ke PC korang, which akan dapatlah information korang yang personal, seperti data-data korang, bank account korang, which is agak berbahaya jugalah kalau dipikirkan. So nasihat aku, elakkan daripada masuk ke tempat-tempat seperti dark web ni. Yes, aku tak nafikan ada juga banyak para YouTubers yang dekat luar sana, kita termasuk YouTubers dekat Malaysia, termasuk YouTubers, especially YouTubers dekat negara barat, banyak ada buat konten ataupun lebih kepada apa panggil nama tu, review ataupun reaction bila diorang surf dark web ni. Macam salah seorang yang aku tahu, YouTuber ni, Prince Smith. Prince Smith ni dia pernah katanya lah beli di bookbox ni dekat Amazon yang ada kena-mengena dengan dark web ke apa benda, aku tak tahu. Tapi itulah kisahnya, which end up dia banyak benda terjadi kepada dia lah. Aku malah nak masuk pasal isu Prince Smith ni, tapi di antara salah satu lah. And then ada juga YouTubers yang lain yang kononnya adalah try nak, ibarat macam cucuk, orang kata cucuk api lah kan. Dia ibarat macam cucuk api, nak try nasib. Hire contohnya gergaji pula, orang gaji yang menakutkan atau badut untuk untuk meraihkan hari jadi, dan lepas tu benda tu semua jadi chaos, jadi merapu lah. Which is boleh dikatakan agak membahayakan kepada pengguna tersebut. Alright, so satu kisah yang aku dapat petik daripada dark web ni, berlaku pada salah satu pelajar yang berada di negara barat, di US, di mana dia ni ada sekali tu dia saja nak try masuk dark web ni, nak tengok apa konten yang ada kat dalam tu, apa benda yang dia boleh cari dan macam-macam lah. Biasalah perasaan ingin tahu kan, setiap manusia tu ada perasaan ingin tahu ni. So diorang try, budak ni try lah nak masuk dalam tu, tengok apa benda yang dia boleh kecapi di dekat dark web ni. So bila dia masuk dekat dark web, belum sempat dia browse apa-apa, belum sempat dia check ataupun nak cari apa-apa dekat dark web ni, tiba-tiba budak ni dapat satu email. So email ni menyatakan bahawa aku tahu apa yang kau sedang lakukan, and kalau kau tak nak keluarga kau diapa-apakan, aku nak kau transfer $5,000 bersamaan dalam lebih kurang RM20,000 Malaysia kita ke akaun dia ni, akaun orang yang hantar email ni, secepat mungkin dalam masa 2 hari. So pada awalnya budak ni fikir macam benda ni salah satu prank. Dia malah nak layan, so dia buat tak reti je lah. So dia decide untuk tutup lah laman dark web tu, and untuk macam biasa hidup je biasa, pergi sekolah apa benda semua. And tiba-tiba dia dapat email yang kedua daripada lelaki misteri ataupun perempuan misteri, tak tahulah jantina dia apa, tapi orang misteri ni, di mana dia menyatakan bahawa di manakah duit $5,000 tersebut,
sebab masa dah makin berkurangan, sebab dia minta dalam masa 2 hari. Okey, sehari lebih dah berlalu. So dia dah minta lah mana 5,000 tu. Dan kalau dia tak bagi 5,000 tu dalam masa yang ditetapkan, keluarga dia akan dicederakan atau diapa-apakan. So budak ni dah start risau lah. Okey, tapi pada masa yang sama budak ni tak nak report polis sebab takut kalau report polis dan dia kena bagi tahu lah yang dia ni masuk dark web lah, apa benda semua tu, which akan buat benda lagi serabut. So budak ni pun reply pada email tu dengan mengatakan yang dia tak ada RM5,000 $5,000 untuk transfer sebab dia hanyalah pelajar and dia tak ada duit sebanyak itu. Tapi orang yang emailkan dia ni, orang yang ugut dia untuk bagi dia duit, tak peduli dengan situasi dia tak kisah dia pelajar ke apa, dia nak juga $5,000. And dia kata kalau tak bagi, dan dia akan datang dekat rumah dia lah, and dia siap orang misteri ni siap hantar gambar rumah dia, alamat rumah dia, contact number mak bapak dia semua, contact number dia sendiri, macam-macam lah. Kira akaun dia ni ataupun lokasi dia ni dah dimasuk oleh hacker. Okay, bila budak ni masuk ke dalam dark web. Okay, so macam aku cakap tadi, dark web bukan satu tempat yang boleh dibuat main-main. Sebab apa? Ada sejenis virus dalam dark web ni yang boleh mengakibatkan orang masuk ke akaun ataupun masuk ke laptop korang. So bahayanya guna dark web ni. So akhirnya budak ni dah semak, still try untuk pujuk rayu mamak ni yang dia kata dia tak ada $5,000 dan semua benda tu. And akhirnya aku rasa sebab orang ni dah sakit hati, tiba-tiba malam tu, what happened was, budak ni ingat, okay fine, mungkin ada chance untuk escape dari benda ni. Tiba-tiba kedengaran suara mak bapak dia menjerit dekat ruang tamu di bawah rumah dia. So budak ni terus lari ke bawah and nak tahu apa yang terjadi. And tiba-tiba mak bapak dia cakap ada orang telah membaling batu-batu yang brick and mortar tu, yang warna oren tu kan, ke dalam rumah tersebut. Okay, pecah masuk dalam rumah tu. So budak ni dah tahu ini adalah angkara daripada ugutan email yang dia dapat. So akhirnya dia terpaksa juga bagi tahu mak bapak dia. Okay, and akhirnya mak bapak dia membuat laporan polis. And adalah beberapa penalty yang budak ni kena. And rumah tu dijaga buat sementara sampailah keadaan start reda. Okay, sama ada orang misteri tu ditangkap ke tidak diketahui. Okay, tapi apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni is that dark web, macam aku cakap tadi, bukan satu tempat yang kita boleh bawa main-main. Okay, dia ada macam-macam benda pelik yang kat dalam tu. And kenapa aku cakap benda ni pun ada kena-mengena dengan paranormal juga, sebab dalam video tu macam-macam benda ada. Dia ada sihir, dia ada jual benda-benda yang berkait rapat dengan benda-benda paranormal, and also ada bermacam-macam video yang pelik lah. Kalau aku tengok dekat YouTube je, aku tak pergi dark web untuk tengok video-video apa-apa. Dekat YouTube saja ada bermacam-macam video yang dijumpai dekat dark web ni. Okay, antaranya contohnya lah, okay, video orang berkurung lah, dan video pelik, ada makhluk lah, apa benda semua. So kita tak tahu apa lagi benda yang ada dekat dark web ni. Tapi sebab dark web ni luas, besar dia punya rangkaian dia. Okay, and kita sebagai pengguna biasa, janganlah kita cuba-cuba untuk mendekati benda-benda yang kita tak faham. Okay, so video hari ni lebih kepada awareness pasal dark web ni. Sebab mungkin ada daripada kita yang masih tidak tahu pasal dark web, and then tiba-tiba dapat tahu pasal nama dark web ni, tapi tak tahu apa bahaya yang di sebalik dark web ni. So aku kongsikan video ni supaya aku dapat memberi kesedaran kepada semua orang that elaklah menggunakan ataupun mencari benda-benda yang kita tak ketahui, especially dekat dark web ni. Okay, dia adalah aplikasi dia untuk masuk. Dia bukan senang macam tu masuk dark web. Dia kalau kau search kat Google dark web, kau tak boleh masuk macam tu je. Dia ada aplikasi yang tertentu untuk masuk dekat dark web ni.
Okay, so kalau korang suka pada video konten pada hari ni, korang boleh tekan butang like, share and subscribe and dekat bawah, and also jangan lupa tekan bell notification untuk future videos. Okay, and also aku nak bagi tahu korang yang ada satu segmen baru yang aku akan keluarkan. Aku ada buat beberapa survey untuk dapat tahulah jenis-jenis konten apa yang korang nak aku buat, and aku rasa ramai yang suruh aku buat satu segmen ni khas untuk segmen ni saja. Dia tak ada kena-mengena dengan benda-benda lain, hanya kisah ni je yang aku akan berkongsikan. So kalau korang nak tahu kisah apa ataupun segmen apa yang aku bakal perkenalkan dalam channel aku harap korang stay tune. Okay, and kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. And banyak lagi macam-macam konten yang aku akan keluarkan lagi dalam masa depan ni, insyaAllah. So again, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua viewers aku, semua subscribers aku. Make sure korang yang mana bakal balik dari kampung, okay, stay safe, okay, be safe, alright. And by the orders of the shadows, always stay healthy. And sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.